Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dapat kita berkumpul mendirikan solat maghrib berjemaah, membaca doa akhir tahun dan awal tahun, seterusnya duduk dalam majlis yang mana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila mana kamu melewati taman-taman syurga, maka duduk dan singgahlah. Sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa benda taman syurga itu? Jawab Nabi, hilaqu dzikr, halaqah ilmu, halaqah peringatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, detik ini merupakan detik awal tahun hijrah, dan semestinya lah usia kita makin bukan bertambah, dia makin berkurang. Maksudnya usia kita ini telah ditentukan dah, ya? Dan bila kita melewati 1 tahun, lebih 1 tahun, bermaksud baki usia kita ini semakin berkurang. Kita makin selangkah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita makin selangkah dekat dengan kematian. Dan kuota-kuota yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, kuih lama kuih kurang. Siapa dalam kalangan kita ini pernah terfikir seumur hidup kita ni berapa ratus ribu kali batuk yang Allah tetapkan untuk setiap seorang? Yang kita duk batuk-batuk ni kan, kita pun tak tahu, tak pernah kira pun. Tapi semua itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Dia bergaung, dia main luar. Dengar bergaung sikit no? Tuan-tuan dengar? Dengar clear no? Saya dengar lagu bergaung. Semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni kita nak menceritakan tentang satu kisah, satu sirah yang disebut sebagai satu fitnah yang besar. Satu fitnah yang besar yang terjadi pada era zaman khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman. Sirah ini perlu diceritakan kerana itu ialah detik fitnah itu merupakan satu detik permulaan kepada berpecahnya umat Islam sampai ke hari ini. Satu. Yang keduanya, banyak iktibar dan pengajaran yang kita boleh ambil di dalam kisah tersebut, yang mana watak-watak yang wujud di dalam fitnah itu ada di dalam kalangan umat Islam hari ini. Ya? Dan yang ketiganya, sempena dengan kita mengambil semangat ma'al hijrah kita ini, tahun baru kita ini, dapat kita melazimi kisah-kisah ini. Dan jika ada apa yang tidak baik di dalam kisah tersebut, kita janganlah adakan sifat itu di dalam diri kita. Dan apa yang baik yang ada dalam sirah tersebut, maka jadikan ia sebagai iktibar dan pengajaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum bermula, kita nak kena clear dulu. Malam ni kita nak cerita pasal disebut sebagai sirah pertelingkahan sahabat. Di dalam pengajian ilmu sirah, di dalam pengajian ilmu hadis, ada perbahasan khusus di dalam membincangkan tentang kisah ini. Khusus. Kerana apa? Kerana kisah inilah, dalam melazimi kisah inilah yang nak menentukan keimanan kita tahap mana. Kata Nabi, ayatul mu'min hubbul ansar wa ayatul munafiq bughdul ansar. Tanda-tanda orang itu beriman, dia kasihkan orang Ansar, yakni sahabat daripada Madinah. Dan tanda-tanda orang itu munafik, dia tak suka dekat orang Ansar. Bila dia baca sirah orang Ansar pun dia tak suka. Maka kita kena clear dalam diri kita, malam ni kisah para sahabat, kod mana pun saat lagi kita cerita, mungkin ada 1-2 benda yang kita rasa macam tak berapa kena, kita kena basuh siap-siap diri kita. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu mengata kat sahabat aku. Fa wallazi nafsi biyadi laula anna ahada anfaqa misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Kalau kita membelanjakan, menginfakkan segunung mah untuk Islam,
takkan sama nak dibandingkan dengan Islam, meskipun mereka belanjakan hanya cupak atau setengah cupak, tak sama. Dan Allah Subhanahu wa taala puji sahabat Nabi dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, ila akhir ayat. Muhammad itu pesuruh Allah, dan orang-orang yang berada di sekelilingnya itu bersifat keras terhadap orang kufar, orang kafir, dan ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka. Maka Allah puji di dalam surah satu lagi, Al-Fath, surah Al-Hashr, Allah puji lagi tentang golongan orang-orang muhajirin yang mereka itu berjuang, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya mendambakan redha Allah dan kelebihan di sisi Allah. Kemudian orang-orang Ansar, Allah memuji mereka, la tajidu fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka itu bila mana menolong orang muhajirin, hati mereka tidak ada lain melainkan ikhlas kerana Allah. Semua ayat-ayat Quran dan hadis ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya sahabat. Di dalam istilah ilmu hadis ada kaedah yang dikatakan sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi semua mereka itu adil. Ada kaedah disebut sebagai irsalus sahabah, macam ni. Kalau dalam hadis ada nama-nama orang kan, an siapa, an Bukhari, an Humaid, an Syafi'i, ada an seorang-seorang tu, kalau tergelincir seorang, kita panggil dia mursal. Hadis itu mursal, pasal satu peringkat itu terlepas seorang. Tetapi kalau dalam kalangan sahabat, katalah sahabat ni ambil dekat sahabat ni, sahabat ni ambil dekat Nabi hadis tu. Katalah sahabat yang diambil tu tak sebut nama dia, tak apa, dia tak kira mursal, sebab kulluhum udul, semua sahabat itu adil, takkan menipu. Itu level sahabat, tingginya level sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat tinggi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan mereka ialah sebaik-baik kurun yang dikeluarkan ke atas umat manusia ni. Terbaik, the best ummah. Macam mana tak baik tuan-tuan? Kalau kita baca sirah perang Badar, dalam perang Badar berapa ramai dalam kalangan mereka terpaksa berhadapan dengan ayah mereka sendiri, kena lawan sendiri, kena terpaksa berbunuhan. Ada mereka yang terpaksa berpisah dengan suami dan isteri, ada mereka meninggalkan pekerjaan, meninggalkan perniagaan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda for the sake of Islam, untuk Islam. Segala-galanya mereka buat untuk Islam. Ada mereka diseksa, ditekan dengan batu, dicambuk, disula, kerana Islam mereka turutkan. Maka mereka semua ini mulia. Baik. Ada satu hadis Huzaifah Al-Yamani yang riwayat hadis ini. Hadis ni panjang lah, tapi bila Sayyidina Umar tanya, cerita dia bila Nabi dah tak ada orang, sahabat suka duduk ramai-ramai bincang hadis. Dan sebab ada hadis yang sahabat A dengar, sahabat B tak dengar, dan ada hadis yang ramai dengar. Kalau hadis yang ramai dengar ni, kita kata hadis tu apa? Mutawatir, pasal frekuensi dia ramai. Kemudian ada pembahagian lagi aziz, gharib dan sebagainya. Ada hadis yang tak ramai dengar, ada hadis yang seorang dua dengar. Maka para sahabat bila lepas Nabi dah tak ada ni, mereka akan duduk ramai-ramai, ada masa free, mereka bincang lah, tukar-tukar hadis. Tukar-tukar hadis. Maka satu hari ni Sayyidina Umar ada tanya kepada Huzaifah Al-Yamani ni berkenaan dengan hadis fitan. Sebab Huzaifah Al-Yamani ni seorang sahabat Nabi yang sangat minat ilmu-ilmu fitan ni. Fitan ni ilmu fitnah kiamat, fitnah akhir zaman, dajjal, apa semua ni dia cukup minat. Dan Nabi raikan minat dia. Banyak hadis yang akhir zaman dia riwayat, dan dia ini terkenal dengan jolokan pemegang rahsia Nabi. Maka Huzaifah Al-Yamani ni beritahu kat Sayyidina Umar, antara kamu dengan kata Huzaifah Al-Yamani, aku pernah dengar Nabi kata, antara kamu Umar dengan fitnah yang akan terjadi yang besar tu ada satu pintu. Maknanya kamu zaman kamu ada fitnah tu tak jadi, tapi antara kamu dengan fitnah yang nak jadi tu ada satu pintu. Sayyidina Umar faham dah ni. Maka Sayyidina Umar tanya, nanti bila berlaku fitnah tu, pintu tu orang buka ke orang bagi pecah? Maka kata Huzaifah Al-Yamani, pintu tu dipecahkan. Maka Sayyidina Umar dia faham dah, aku akan dibunuh kat nanti ni. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Abu Bakar meninggal, wafat, sakit.
Sayyidina Umar dia dibunuh, ditikam oleh satu orang hamba bangsa Parsi, no? Satu hari sembahyang subuh, Sayyidina Umar jadi imam di depan, hamba ni mai tikam belakang dia. Dia tu imam. Lepas tu masa tu gelap, tak nampak kan. Maka Sayyidina Umar berhenti bacaan. Di belakang dia pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka Sayyidina Umar kata, akalani kalb, anjing gigit aku. Dia kata, anjing gigit aku. Dia tak nampak. Rupanya hamba Parsi tu pitikam dia. Dan Sayyidina Umar pernah menyebutkan, dia tak berapa selesa, tuan-tuan. Sayyidina Umar ni dia kata, dia tak berapa selesa, terlalu ramai orang luar duduk di Madinah. Ya. Meskipun mereka Islam, tapi ialah kadang-kadang Islam baru, pergi bangsa lain, ramai sangat. Duduk tak ada masalah, tapi ramai sangat, takut tak boleh kontrol. Dia ada dua alasan lah. Satu, bangsa ni, bangsa-bangsa luar ni, bangsa Parsi apa semua ni, bila mereka masuk ni, takut mereka boleh kontrol ekonomi, kontrol macam-macam. Satu. Yang keduanya, kalau mereka rajin, mereka akan tinggalkan bangsa Arab. Dalam satu kitab Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, Imam Ramah Hurmuzi, dia buat main satu riwayat, Khalifah Umayyah masa tu, Abdul Malik bin Marwan, dia main melawat Madinah. Dia tengok ada orang nak mengaji. Maka dia tanya pembesar dia, tu geng nak mengaji, tu geng mana? Dia, apa nama ni, pembesar sebutlah zaman nama ulama masa tu, ini zaman tabi'in. Sebut ni, itu geng Atta' bin Rabah, itu geng Mujahid. Sebut 5-6 nama. Maka dia kata tak boleh jadi. Panggil semua orang Arab berkumpul dekat satu dewan tempat mereka masa tu. Berhimpun semua orang-orang Arab ni. Maka dia kata, hampa orang Arab buat apa di Madinah ni? Nah, aku masuk Masjid Nabawi, orang Parsi duk mengaji, orang-orang Yaman duk mengaji, orang luar, orang apa jenis-jenis Naisabur, Turkmenistan pun duk mengaji. Satu seorang pakai ada usrah masing-masing. Hampa dia buat apa? Duk alik lagi. Hari ni hampa berbangga kononnya agama keluar daripada Arab, Quran bahasa Arab, hampa rasa hampa mewah dan kaya, orang bakat main mengaji ni Madinah. Tapi lah ni masa anak-anak hampa duk tidur di rumah, hampa duk alik buat kerja lain. Anak-anak bangsa lain, Islam lah tapi bangsa lain, duk pulun mengaji. Ketahuilah esok pok-pok ni akan tinggalkan hampa. Benar tuan-tuan. Lepas pada tu geng-geng Parsi pakat membina empayar, keluarlah tokoh-tokoh hebat daripada bangsa Parsi, tokoh-tokoh yang gemilang di dalam bidang bahasa daripada bangsa-bangsa lain. Imam Bukhari bukan orang Arab. Semua kebanyakan, kalau ikut Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia kata kebanyakan ulama yang kita sebut nama tu dengar nama lagu Arab, bukan orang Arab. Ya, kerana apa? Kerana bila mereka berbangga meninggalkan ilmu, maka orang yang pergi kepada ilmu dan pulun buat kerja ni akan meninggalkan kita. Begitu juga kita, suasana kita dalam negara kita. Kadang-kadang takutlah kita rasa dalam satu budaya kita jadi selesa, anak-anak kita tak mau mengaji, tak mau pulun kerja. Walaupun bangsa lain yang main itu ialah Islam juga, kita tumpang seronok, tetapi kalau dia pulun, lama kelamaan kita akan ditinggalkan ke belakang. Ini satu pengajaran yang dapat kita ambil. Maka Sayyidina Umar dia kata, pasal lama dah tak berapa berkenan, tapi nak halang tak boleh lah orang nak main mengaji. Lepas zaman Sayyidina Umar tuan-tuan, zaman Sayyidina Osman merintah. Ya, zaman Sayyidina Osman merintah. Sayyidina Osman ni tuan-tuan merintah lama, merintah betul 12 tahun. Ya, merintah 12 tahun sampai masa wafat Sayyidina Osman tu umur 90 lebih. 6 tahun pertama tu gemilang, dan 6 tahun kedua tu kuih-kuih duk mai orang cerita macam-macam. Tapi bukan salah Sayyidina Osman, salah orang-orang luar yang duduk di Madinah yang duk reka cerita macam-macam ni. Baik. Mula-mula dia duk sebab cerita kata Sayyidina Osman kaya, nak bagi kebencian dalam kalangan orang-orang Islam kepada Sayyidina Osman. Sedangkan semua mengetahui Sayyidina Osman sebelum jadi khalifah pun memang kaya dah. Baik. Cerita tu orang dengar dan ada orang yang terpengaruh. Kemudian poin kedua, mereka kata Sayyidina Osman ni kronism, nepotism, duk lantik adik-beradik. Antaranya ialah Muawiyah ni adik-beradik Sayyidina Osman, jadi gubernur dekat Syam. Kata Sayyidina Osman ni, khalifah ni, Perdana Menteri ni duk lantik adik-beradik dia. Sedangkan Muawiyah jadi gubernur dekat Syam tu sejak zaman Sayyidina Umar lagi. Dia bagus jadi khalifah dekat Syam ni. Muawiyah punya level dekat Syam, orang Syam punya sayang dekat dia. Kalau Muawiyah kata A,
kata B, orang Syam punya sayang dekat dia. Dan memang Bani Umayyah terkenal dengan sifat pandai politik. Sebab tu apa-apa pun banyak Nabi harap dekat Bani Umayyah, dekat Muawiyah khususnya, dalam nak deal dengan delegasi luar. Baik, tuduhan tu pun tak laku sebenarnya. Tapi ada beberapa orang pemuda yang bukan sahabat, yang mai kemudian ada yang mukhadram. Mukhadram ni apa? Zaman Nabi dia ada dah, tetapi dia tak masuk Islam. Nabi tak ada, baru dia masuk Islam. Tu kita panggil mukhadram. Ada mukhadram, ada yang tabi'in, ada yang tak kenal Nabi, tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi dah tak ada, baru main masuk Islam. Dia pun duk percaya dah. Tetapi tak berapa kuat gerakan ni. Yang ketiga, alasan dia apa? Alasan ini paling laku sekali, iaitu Sayyidina Osman bakat Quran. Bila kata bakat Quran, tuan-tuan, melompat lah. Pasal orang Islam, orang kita ni, dia dengan agama dia jangan main. Dia sensitif sungguh. Dia pun melompat tanpa sempat bertanya, apa cerita sebenarnya bakat Quran ni? Benarkah terjadi bakat Quran tersebut? Sebagian riwayat kata memang harakal Quran memang berlaku, tetapi bukan bakat lagu mana. Kan Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Umar, dia pun duk kutip sahabat-sahabat yang tulis Quran ni dekat apa kulit-kulit kayu, kat mana kulit-kulit mana ni. Start pada zaman Sayyidina Umar dah kutip dah. Kutip berimpun. Lepas tu tak sempat habis, sambung zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman sambung bagi dana, bagi geran, orang kata, buat sampai siap satu mushaf. Lepas tu kita panggil hari ni mushaf Osmani tu. Jadi bila dah siap, yang duk lama-lama ni, satu cara je nak selamatkan dia, kena bakar. Kalau tidak, dapat kat orang Yahudi, mereka edit, mereka tambah, mereka buat baris dan sebagainya. Betul tak? Maka nak buat aku mana? Simpan, takut koyak, takut hilang, takut budak-budak pijak ke apa ke. Maka satu cara paling selamat, bakar. Sampai hari ni pun kita bakar. Tuan-tuan ada Quran banyak di rumah, tuan-tuan nak bakar, pergi di Masjid Taqwa dah kot. Masjid Taqwa dia bermusim. Tapi kalau yang kami selalu pergi di Masjid Daerah Seberang Perai Selatan, yang tu memang ada komplek dia khas untuk bakar. Dia cah duit sikit lah. Kami dah pergi hantar kitab-kitab lama, Quran lama kan. Sekolah kami, sekolah agama di Junjung tu, orang rajin bagi Quran. Ini pun satu masalah juga. Quran banyak sangat tuan-tuan orang bagi. Banyak sangat. Kalau banyak untuk orang baca tak apa, takut jadi bazar. Saya ingat benda ni kita boleh kontrol dah kot. Kadang-kadang orang tu dia meniaga, dia jual Quran, tak laku dia buka wakaf, orang pun beli. Tak tahu nak letak di mana. Dia pun pergi letak di sekolah. Kadang tak habang. Saya sembang dengan kawan-kawan yang sekolah agama rakyat ni, kata kami kadang-kadang buka pagar, ada dah 2-3 kotak depan pagar Quran elok-elok. Nak buat apa? Penuh lah di sekolah. Kami yang sekolah kerajaan, saya kerajaan pun penuh juga. Main hantar pula 400, 500, 400, 500. Saya fikir benda ni pun nak kena kontrol lah. Jabatan Agama Islam ke apa, kena keluar satu perkeliling ke apa ke. Tidak tuan-tuan, dia jadi, kalau benda ni jadi budaya, maziar tuan-tuan. Dan kita takut nak jaga Quran tu lagu mana. Dalam keadaan sekarang ni pun ramai anak-anak sekolah kita yang tak makan, yang tak ada duit, yang susah. Saya fikir benda ni kena kontrol. Tak apalah, pi bakar di sana, ada tempat dia. Di Masjid Daerah Seberang Perai Selatan. Baik. Jadi Sayyidina Osman bakar dengan kaedah Islam lah, dengan tujuan nak jaga. Tetapi orang Islam, bila mana kita pakai sentimen, kita panggil sentimen tu, orang akan mudah beli. Tu cerita dia. Agama ni mudah orang jual, mudah orang beli. Tuan-tuan, masa angkatan Turki muda ni, geng-geng Atatürk ni, masa tu ada Atatürk, ada Namek Kamal, ada Madad Bashar, ada Mustafa Bashar. Ni geng-geng parti Al-Ittihad wa Taraki. Tak apa tuan-tuan, saya campur-campur sikit ni. Pasal ada anak muda, ada orang lebih atas, saya campur-campur ni. Tahun 1908, mereka nak gulingkan Sultan Abdul Hamid kedua, khalifah terakhir Uthmaniyah. Pasal Sultan Abdul Hamid tak mau jual Palestin dekat Yahudi. Geng-geng ni, mereka geng Yahudi. Jadi bila Yahudi bagi tahu kat mereka, kuat mana pun kami nak, hampa kena gulingkan khalifah hamba, Sultan Abdul Hamid kedua ni. Mereka buat macam-macam cara, tak jalan. Pasal Sultan Abdul Hamid kedua ni rapat dengan ulama, rapat dengan rakyat, tak jalan. Akhirnya tuan-tuan, parti ni Al-Ittihad wa Taraki ni buat apa? Dia penjual agama.
Mereka kata Sultan Abdul Hamid ni pijak Quran, semayang depan orang ramai saja, belakang orang tak semayang. Lepas tu hina Quran, membelakangkan Allah dan Rasulnya. Pakat percaya habis. Bukanlah semua percaya, tapi kebanyakannya percaya. Sampai penggulingan Sultan Abdul Hamid kedua berlaku tu 1908 1909, antara dua tu. Mereka guling Sultan Abdul Hamid dulu. 1924 barulah khalifah jatuh, khilafah Uthmaniyah jatuh. Dan lepas mereka jatuh, seorang daripada parti Al-Ittihad wa Taraqi ni yang buat kerja untuk Yahudi ni, nama dia Ayyub Basri, dia buat buku. Dia kata lepas Khalifah Abdullah Sultan Hamid jatuh, barulah kami sedar rupanya selama ni kami jadi bodoh. Baru sebut baru tak apa, baru tak apa kan, baru Yahudi. Kami rasa macam awak lah, kami tak boleh fikir benda ni. Kami buat naya kat sultan kami, dan kami punya malu ni. Ayyub Basri cerita dalam buku dia. Dan kami buat naya kat khalifah sebab Freemason bayar kat kami seorang 2 juta, seorang 2 keping, seorang 2 keping lira mah. Hanya dengan 2 keping mah kami pakat jual maruah negara, bangsa dan agama kami. Sedangkan Sultan Abdul Hamid kedua ditawarkan 3 juta keping wang mah untuk jual Palestin, dia tak mau. Kami baru 2 keping pakat nonong pi dah kat Yahudi. Betul tu tuan-tuan. Ini sejarah yang orang tak boleh nafi. Nah, tuan-tuan, ini yang berlaku. Baik, patah balik zaman Sayyidina Osman. Saya nak abang tadi tu, dia kata agama laku dijual. Maka dia pun duk kata kat Sayyidina Osman macam-macam, tak apa nak jadi. Kata bakat Quran, orang pakat dengar. Pakat dengar. Sebab tu kita pun hari ni kadang-kadang setengah-setengah kawasan, setengah-setengah orang nak jatuhkan orang tu kadang-kadang dengan agama. Kadang-kadang dan nak naikkan seseorang itu pun dengan agama. Sebab tu kita kena hati-hati di dalam penggunaan dalil-dalil agama ini. Sebab agama memang laku dijual. Orang buat bihun cap tokong, orang tak beli. Buat bihun cap masjid, orang beli. Walaupun toki dia Cina. Pasal agama laku dijual. Ada bihun cap masjid, ada naya saya. Saya bagi contoh, tak teringat apa. Muslimin muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Minta maaf tuan-tuan, malam ni dia penterjemah. Dia biasa duduk depan ni, kerana duduk depan saja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka puak-puak ini depa ada connection dengan orang luar. Pasal depa ni orang luar asal. Jadi depa ada geng-geng daripada luar. Ibnu Katsir nukil dalam Bidayah wa Nihayah, dia kata mai gerombolan daripada Basrah, daripada Kufah. Basrah, Kufah ni Iraq ah. Basrah, Kufah dan Mesir. Depa pakat dah ni. Nak mai serbu Madinah ramai-ramai. Nak serbu ni bila? Bulan Zulkaidah tahun 35 Hijrah. Dengar? Zulkaidah. Pasal apa dia pilih Zulkaidah? Pasal bulan itu kebanyakan sahabat yang duduk di Madinah tak ada. Sahabat yang besar-besar ni. Terutamanya Ummul Mukminin, mak-mak kita ni, Siti Aisyah, Hafsah tak ada. Pergi mana? Depa pergi Mekah. Abdullah bin Umar masa tu memang di Mekah. Kebanyakan sahabat-sahabat yang besar pergi Mekah buat haji. Masa tu Siti Aisyah ibu kita buat haji. Maka depa pilih masa tu Nabi buat gila. Dan dalam syirah kata depa keluar ni ramai-ramai bersama-sama dengan jemaah haji juga. Jemaah haji daripada Basrah, Kufah dengan Mesir yang nak pergi buat haji akan singgah Madinah dulu, kemudian akan pergi Mekah. Lagu kita hari ni lah Madinah, Mekah. Maka depa ikut sekali pergi sampai di Madinah. Orang ni sambung pergi Mekah, depa tunggu di Madinah. Depa orang haji betul ni pergi dengan bawa niat nak buat haji. Depa ni pula pergi dengan bawa niat nak jatuhkan Sayyidina Osman. Itu cerita dia. Ramai tak tuan-tuan? Sangat ramai. Geng anak-anak muda ni. Anak-anak muda saya kena sebut, memang muda. Antara geng depa ialah siapa? Yang terkenal Muhammad bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Tapi Muhammad bin Abu Bakar ni dia sekerak jalan lah. Dia sampai Sayyidina Osman tegur dia. Sayyidina Osman kata, kalau lah ayah hang masih ada dan tengok kelakuan hang macam ni, dia tersentak dan dia patah balik. Tapi peringkat awal dia antara yang semangat lah. Baik. Yang seronoknya, yang sedihnya, ketiga-tiga depa ni masing-masing dalam kepala depa nak Sayyidina Osman berhenti. Tetapi depa ada calon sendiri. Ini kata perikatan ni. Masing-masing ada ideologi yang tak sama, tetapi bergabung Ustaz. Nak kena bergabung Ustaz, nak bagi menang. Tapi dia ni kepala dia macam lain, dia ni kepala dia macam lain. Tak lama lah selalunya benda ni. Maka tuan-tuan, bagi orang Kufah, depa nak Zubair.
Bagi orang Basrah mereka nak Talhah, bagi orang Mesir mereka nak Ali. Masing-masing tak sama. Maka bila mereka sampai Madinah, kepung Madinah, bukan kepung Madinah, kepung rumah Sayyidina Osman. Masa tu Sayyidina Ali dengan anak-anak dia Hasan dan Hussein pergi lah rumah Sayyidina Osman, nak pergi fight, nak pergi lawan dengan budak muda ramai ni. Sayyidina Osman larang. Sayyidina Osman kata apa? Tak apalah Ali, baliklah. Mereka ni muda-muda semangat. Mereka mungkin nak penjelasan saja, bukan nak buat apa pun. Sayyidina Osman pun tak terfikir sampai tahap akan berlaku pembunuhan. Dan Sayyidina Ali pun mungkin tak terfikir sampai tahap tu. Dan Sayyidina Osman sebagai khalifah kata Ali, tak apalah, baliklah. Sedangkan Sayyidina Ali dengan anak-anak dia ni duk tunggu, duk kawal di rumah Sayyidina Osman. Ini fakta sebenar. Sebab orang fitnah Sayyidina Ali kan. Tak, Sayyidina Ali yang jaga Sayyidina Osman peringkat awal. Tapi Sayyidina Osman tak bagi, tak apa. Maka Sayyidina Osman kata, lah ni bagi saya bercakap dengan mereka direct, tak payah pakai setiausaha apa semua, tak payah. Terus Sayyidina Osman tanya budak-budak muda ramai-ramai, ribu-ribu, beratus orang ni, apa nak apa sebenarnya? Apa nak apa sebenarnya? Bila pemimpin khalifah Sayyidina Osman tanya macam tu, mula dia berkata, tak, apa nama ni, khalifah kaya sangat. Nampak dia tak nak point. Maka Sayyidina Osman kata, aku dah memang kaya dah. Sebelum aku masuk Islam aku dah kaya. Lepas masuk Islam aku memang ada duit dah. Sebelum jadi khalifah pun aku memang ada duit dah. Semua orang tahu, dan mereka pun tahu. Tapi tak ada point. Lepas tu dia berkata, ni apa nama ni, Sayyidina Osman pergi perbesar Masjid Nabawi. Memang ada isu Sayyidina Osman perbesar Masjid Nabawi. Dia berkata bid'ah, ada agak puak ni. Sayyidina Osman kata, umat ramai, orang Islam bertambah, aku perbesar, apa masalah? Tak boleh Nabi buat takat tu. Mereka pun tahu benda tu tak kuat point tu. Tapi tak, mereka tak ada point nak cakap kan. Sesuatu aku perbesar. Yang ketiga dia berkata, Sayyidina Osman pergi tambah kandang kambing. Kandang zakat. Dulu harta-harta zakat ni, kambing semua ni buat ada kandang. Sayyidina Osman pandai-pandai pergi perbesar. Sayyidina Osman kata, orang Islam makin ramai keluar zakat, kambing bertambah, binatang ternak bertambah, ni aku tambahlah kandang. Lah ni hampa nak apa sebenarnya? Ni tengok budak-budak muda ni. Maka dia berkata kepada Sayyidina Osman, lah ni buka Quran. Nampak tak ada point ni. Buka Quran, surah Yunus ayat 59, saya ingat saya. Tapi surah Yunus. Sayyidina Osman kata, tak payah buka aku dalam kepala apa. Nak ayat apa? Dia tiba-tiba sebut ayat 59 kot, saya ingat saya. Bacalah ayat tu. Azina lakum, saya tak apa ayat tu. Apa nama? Lebih kurang awkamaqal, maksudnya macam ayat tu Allah bagi tahu bila seseorang tu buat satu-satu kerja ni, adakah kerana kerja-kerja jahat, adakah kerana keizinan Allah, ataupun sumpah ke atas mereka. Macam tu lah. Tuan-tuan balik tengok balik lah surah Yunus ayat 59. Maka dia kata, ayat ni Allah turun kat Sayyidina Osman lah, dia kata. Maksudnya buat-buat kerja ni nampak lagu berjaya, lagu Allah izin. Padahal itu sebab Allah nak uji lagi, Allah nak orang cerca lagi, istidraj tu kan. Maka Sayyidina Osman kata, walam yakun hadha bimakna. Sayyidina Osman tersenyum. Sayyidina Osman kata, tak, asbab bunuzul ayat ni bukan macam ni. Nak main dengan Sayyidina Osman, dia yang himpun Quran. Sayyidina Osman kata, asbab bunuzul ayat ni Allah turun kat orang Yahudi. Orang pendeta-pendeta Yahudi itu menukar hukum-hukum Allah terhadap orang Yahudi di Madinah semua ni. Bila orang kaya dalam kalangan mereka buat dosa, buat apa, terlepas. Orang miskin kena seksa, kena hukum, kena denda. Mereka tukar. Jadi bila mereka buat benda tu lepas. Mereka rasa seolah-olah Allah redha lah. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, izin belum tentu redha. Pencuri nak main curi rumah kita, dia dapat tak? Dapat curi. Allah izin, tapi adakah izin tu Allah redha? Tak redha. Izin belum tentu redha. Maka Sayyidina Osman kata, ayat ni turun untuk orang Yahudi masa tu. Hampa tak ada lagi masa ni. Mereka tak ada point, mati akai lah. Lah Sayyidina Osman tanya, dok, betul-betul yang apa nak apa? Aku cuba penuhkan. Orang Kufah terdiam, orang Basrah terdiam, orang Mesir kata, macam ni Amirul Mukminin, sebenarnya kami main ni, kami tak punya hati kat gubernur kami di Mesir tu, Abdullah ibn Abi Sarah nama dia. Gubernur ni, Abdullah ibn Abi Sarah ni, Sayyidina Osman yang lantik dia. Kami tak puas hati kat dia. Betul apa? Ada lah kes 2-3 kes. Jadi kami nak minta Sayyidina Osman gugurkan dia.
Habis tak ada ni, tadi main ho-ho semangat ni lalah jadi loe macam tu ya. Saudara semua kata tak apa, aku akan bagi tahu kalau itu yang hangpa nak. Kalau majoriti orang Mesir tak mau dia, tak apa, hangpa kena kumpulkan satu bukti yang orang tak mau dia, dan aku akan tak pegawai aku pergi siasat. Kita kira selesai lah nah. Selesai. Kalau macam tu tak apa, kami pun tak apa, kami main anak yang tu ya. Dan jadi elok. Tuan-tuan, elok lah. Selesai tu semua, balik. Mula nak jadi ni kat sini ni. On the way nak balik tuan-tuan, larak nak balik ni, ada seorang lelaki mai. Lelaki ni saya cari dalam kitab mana pun dia tak sebut nama. Dia sebut rajulun dia, seorang lelaki ya. Lelaki ni dia mai ni naik unta, duk melewat kok tanah padang pasir yang jalan daripada nak balik pecah pergi Basrah, Kufah dengan Mesir ni. Dan lelaki ni kelihatan mencurigakan. Lalu kat padang pasir, seorang-seorang dia jalan lagu nak bagi curiga. Maka puak-puak ni, budak-budak muda ni tangkap dia. Kata ahli sirah, laki ni cara dia macam memang dia saja nak bagi kena tangkap. Saja buat. Dia pun tangkap dia. Dia berkata, hang main ni buat apa ni? Hang ikut kami, hang ni siapa? Yang bercakap utara. Maka lelaki ni kata, Ana rasulun min amirul mu'minin. Aku adalah utusan daripada Sayyidina Osman. Aku tak kacau apa, aku pun nak pergi Mesir ni. Nampak dia buat ayat, aku pun nak pergi Mesir. Macam apa? Aku ada kerja sikit, khalifah hantar surat. Depa selongkak baju dia, jumpa surat. Dalam kaedah, dalam ilmu sirah, dia panggil risalah kadhibah, surat palsu. Kita panggil apa? Surat berantai zaman dulu kan. Siapa tak photostate surat ni kepada 10 orang, dia akan kena musibah kan, zaman dulu. Sampai kelar duk ada lagi. Lah dia tak suruh photostate, lah dia suruh sebarkan kepada 10 orang dalam kontak WhatsApp anda. Kalau anda sebarkan dalam tempoh 15 minit, anda akan dapat rezeki yang murah. Kalau tak sebarkan, anda akan macam-macam lah. Benda tu daripada saya kecil sampai saya ada anak 2, tu ada lagi orang jenis tu. Surat palsu ni, laki ni pun buka baju dia, jumpa surat tu. Tuan-tuan, surat tu tulis apa? Daripada Amirul Mukminin Sayyidina Osman kepada Abdullah ibn Abi Sarrah, Gubernur Mesir. Sayyidina Osman kata, saat lagi ataupun esok lusa lah nanti ni, rombongan budak-budak ni akan sampai ke Mesir balik. Sampai ke Mesir balik nanti, hang bunuh mereka. Dalam Bidayah wa Nihayah, Ibn Katsir nukilkan satu riwayat kata Sayyidina Osman siap sebut nama. Sebut nama seorang-seorang. Siapa yang nak kena bunuh, siapa yang nak kena penjara. Seorang-seorang. Sayyidina Osman kata, lah dia on the way balik nanti sampai hang tangkap, hang bunuh. Dan fitnah tu begitu besar bila surat itu disebut makhtum bi khatam Osman. Surat itu di bawahnya ada cap cincin Sayyidina Osman. Cincin Sayyidina Osman tu sebenarnya cincin Nabi lah, yang Muhammad Rasulullah tu. Lepas Nabi tak ada, cincin tu dapat kat Sayyidina Abu Bakar, lepas tu dapat kat Sayyidina Umar, lepas tu dapat kat Sayyidina Osman. Cop surat kerajaan ni cop pakai cincin tu lah. Tetapi zaman Sayyidina Osman, tahun ke berapa saya tak ingat, cincin tu hilang. Ahli sirah buat kajian, kenapa hilang? Sebab Sayyidina Osman terlalu baik. Rumah dia, ofis dia, masjid dia, orang boleh keluar masuk, tak ada pegawai jaga. Pasal dia sangat baik dan dia sangat percaya kat orang. Sampai tahap tu. Kisah hilangnya cincin Nabi di tangan Sayyidina Osman ni panjang. Yang tu pun salah satu juga tu. Salah satu juga poin yang buat orang percaya kat pemberontak ni. Dia berkata, kalau Allah izin Sayyidina Osman jadi khalifah, takkan cincin tu hilang di tangan dia. Hilang ni bermaksud Allah nak suruh kita buang dia. Nampak? Dia teka sendiri, dia takwil sendiri. Tapi dalam sirah dikatakan memang ada cop Sayyidina Osman. Jadi lagu mana ni tuan-tuan? Ni kita fitnah besar. Maknanya orang yang merancang benda ni, dia dah rancang lama dah. Memang di belakang benda ni ada orang Yahudi, di belakang benda ni ada orang Khawarij, ada Abdullah bin Sabah, ada 3-4 orang tokoh lain. Baik. Maka bila dia baca surat tu, pok-pok ni rasa teranaya dan rasa tertipu dan membangkit
bangkitkan kemarahan mereka terhadap Sayyidina Osman. Mereka patah balik pergi Madinah kali kedua, patah balik. Dan dalam sirah kata kali kedua mereka patah balik ni dalam keadaan semangat, takbir apa semua ni, riuh rendah setiap lorong nak masuk Madinah pula. Sayyidina Ali dengar, alah mereka ni main pula. Sayyidina Ali pergi tahan mereka dekat sepadan Madinah. Sayyidina Ali kata, hampa nak bincang dengan khalifah, aku dah bagi dah. Dah selesai elok dah. Ni awak hampa main kali kedua, hampa nak main buat lagu ni. Maka dia berkata, tengok Sayyidina Osman buat naya kat kami, surat dia sekian. Maka Sayyidina Ali kata, tak apa, kita akan siasat benda ni. Kalau aku tak percaya, tapi kita akan siasat. Tak apa, nak bagi keadilan kepada apa, kita akan siasat. Tapi bukan dengan cara macam ni, main serbu ramai-ramai ni, nak tuntut darah Sayyidina Osman. Law ni aku, okey, ini penting. Sayyidina Ali kata, aku tidak bersama hampa. Sebab apa tuan-tuan? Masa tu dekat Madinah dah ada cakap-cakap dalam kalangan orang Madinah kata, sebenarnya puak-puak tu Sayyidina Ali suruh main. Ada orang sembang lagu tu. Orang yang jenis sembang kedai kopi ni, aku tahu lah dari tak ada orang lain Ali ya. Sebab apa tuan-tuan? Ingat tak masa lepas Sayyidina Umar meninggal dunia, wafat, nak lantik Sayyidina Osman kan ada pilihan raya. Sayyidina Umar lantik, pilih 6 orang tu. Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Zubair Talha tu kan, saya tak ingat nama yang lain. Tapi Abdul Rahman bin Auf tarik diri. Dia kata, aku nak jadi SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, biar aku pergi tanya orang, undi, ambil undi orang. Yang lain tarik diri, yang tak tarik diri Osman dengan Ali. Jadi dia pun duk kenen lah. Bila Sayyidina Osman yang menang, dia pun duk kenen. Maka dia kata, aku rasa Sayyidina Ali dia pergi jumpa mereka ni. Orang duk bunyi dah benda tu. Tuan-tuan, maka bila Sayyidina Ali kata, aku tak bersama hampa dalam hal ni, aku bersama Sayyidina Osman khalifah, terus dia marah. Tuan-tuan, dia kata apa dalam sirah ni, lewat kata apa, dia marah Sayyidina Ali. Dia kata, kalau Sayyidina Ali tak sokong kami, habis tu selama ni dia hantar surat suruh kami main bersebah. Awak selama ni dia hantar surat pergi Kufah, dia hantar surat pergi Basrah, dia hantar surat main Mesir. Lepas tu main hantar surat kat kami sengap-sengap, kata duduk di Madinah kepung Osman. Pasal apa dia hantar surat kat kami? Ali dengar terkejut. Ali kata, wallahi ma katabtu ilaikum syai'an, demi Allah sekeping apa pun aku tak nak hantar kat hamba, aku tak tahu apa lah. Tuan, rupanya surat palsu ni dah lama dah mereka duk hantar dekat pokok ni. Siapa yang duk hantar ni tuan-tuan? Yang ni yang misteri sampai hari ni. Bila kita kaji tengok, memang di belakangnya ada Yahudi, pokok Yahudi Madinah ni, dan juga ada beberapa orang dalam kalangan tentera Parsi dulu yang masuk Islam secara tak kuat ni. Yang masuk Islam nak selamatkan nyawa ya. Lepas tu rosakkan Islam daripada dalam. Lepas tu pokok Hulu ni siapa? Pokok yang taksub, yang ekstrim, pokok Khawarij. Depa ni duk atok ni. Pasal tu Nabi sebut iyyakum bil ghulu. Jangan kamu terlibat dengan ghulu, taksub, melampau dalam agama. Tak boleh. Tak boleh melampau. Melampau ni tuan-tuan, apa pun tak boleh. Hatta makan ulam hak sihat pun tak boleh makan lebih. Makan lebih jadi sakit balik. Makan ubat lebih pun tak boleh. Ayat masuk orang kata bagus. Minum lebih sangat pun tak boleh. Apa pun tuan-tuan tak boleh lebih sangat. Hak buruk pun tak boleh lebih sangat, hak baik pun tak boleh lebih sangat. Baik. Baik. Maka tuan-tuan baru tahu, kata rupanya selama ni ada orang duk hantar surat palsu dah. Pasal tu orang-orang duk cakap kat Madinah ni. Dia kata, alah Ali tu yang suruh main. Kata dah. Benda tu yang akan jadi fitnah nanti sampai tahap orang Syiah sokong Sayyidina Ali, benci sahabat. Bani Umayyah cercah Sayyidina Ali atas mimbar khutbah. Zaman tu lah, lepas pada tu lah 845 dah angin tu tak perang ni. Baik. Lepas tu dia kepung. Saya nak ringkas lagi lah no. Pasal benda ni dia rawit sampai Bani Umayyah nanti ni. Tapi saya tak contoh sampai tahap tu kot no. Dia kepung sama Sayyidina Osman. Dia kepung Sayyidina Ali pi, Sayyidina Osman tak apa. Nah, aku cuba kawal. Tuan-tuan, dia kepung hari mula, kepung saja. Sayyidina Osman masih boleh turun, semayang jadi imam lagi, balik rumah balik, boleh lagi. Mai minggu kedua tu, depa dah mula sekat Sayyidina Osman tak boleh pergi semayang. Semayang dalam rumah saja, jangan pergi Masjid Nabawi. Tak layak dia kata. Sampai Sayyidina Osman marah. Sayyidina Osman kata, masjid tu
Masa Nabi mula-mula sampai Madinah, kita tak cukup duit nak beli tanah, nak buat masjid kecil ya. Maka Nabi tanya, siapa yang nak infak tanah, duit nak beli tanah ni, nak perbesar masjid, nak buat masjid besar-besar? Aku orang pertama yang infak duit aku. Bukan aku berkira buat masjid ni. Tiba-tiba masjid ni hamba tak bagi aku pi. Hamba tak bagi pi. Ustaz, pasal apa dia boleh bawa kepala sangat tak? Tak ada orang lain. Tak ada orang lain Tuhan. Sahabat-sahabat yang cekang-cekang besar-besar ni tak ada. Di luar pi Mekah, yang warrior-warrior ni pi perang. Jadi puak-puak ni duk buat cekang. Masa sahabat-sahabat yang kepala masam ni tak ada. Yang cekang-cekang ni. Hotel-hotel ni tak ada. Kalau ada perasaan tak lama. Khalid Al-Walid tak ada dah. Khalid Al-Walid meninggal sebelum Sayyidina Umar lagi. Kalau orang tanya, Khalid Al-Walid tak ada ke nak katok kepala seorang-seorang? Khalid Al-Walid meninggal lagi awal. Khalid Al-Walid meninggal sebelum Sayyidina Umar lagi. Ya, baik. Yang lain pun banyak dah tua-tua. Ada sahabat yang mengambil pendirian tak mau campur terus. Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya tak mau campur terus. Bilal pindah terus sebelumnya kan. Jadi sebab tu dia pun buat kepala ni. Sahabat yang kuat macam Talha, Zubair, apa nama ni, dah pergi Mekah ikut pergi buat umrah. Baik. Masa tu yang paling cekang ada Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Osman kata tak apa, aku boleh handle. Ya. Sampai hari-hari seterusnya mula-mula tak bagi pergi masjid. Lepas tu tuan-tuan, depa sekat ayak tak bagi Sayyidina Osman turun ambil ayak daripada telaga rumah tu. Bi'rul rumah tu, telaga tu Sayyidina Osman yang beli. Depa kata hang tak layak ambil ayak orang Islam. Ayak pun tak bagi ambil tuan. Sampai Sayyidina Osman kata, telaga yang hang tak bagi aku ambil tu, telaga tu aku yang beli. Aku wakaf untuk orang Islam. Hari ni hampa yang mai kemudian tak tahu cerita lama, ayak yang aku beli telaga tu hang tak bagi aku ambil. Tak bagi dah. Tak layak depa kata. Pasal depa geram sungguh kat Sayyidina Osman pasal buat nanya depa. Padahal Sayyidina Osman tak buat pun surat tu. Tuan-tuan, lama sangat depa kepung ni. Masa tu ketua depa ramai kan. Tapi yang paling menyerlah ni namanya Ar-Rafiqi. Dia ni ketua game besar, tapi nampak dia yang ada kontrol semua. Habis masuk bulan Zulhijjah, orang pakat buat haji. Habis musim haji, dia pun takut dah. Pasal apa? Sat lagi Talhah nak balik mai, Zubair nak balik mai, kan? Aisyah nak balik mai. Apa kita dah kepung Sayyidina Osman ni, kita nak jadi gubernur, takkan nak lari. Awal-awal kita dah pumpang-pumpang dah. Maka depa nekat, depa naik rumah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dia baca Quran masa tu. Dia pun tikam dia. Dan darah tu terpercik di mushaf Quran yang Sayyidina Osman sedang baca tu. Dan Quran itu yang ada darah tu masih disimpan sampai hari ini. Seingat saya di muzium di Uzbekistan, mushaf tu. Tuan-tuan, Sayyidina Osman masa ni umur dah 90 lebih, tua dah. Dia pegamuk naik ragas atas dia, tarik janggut dia, tikam dia duk baca Quran tu. Sayyidina Osman puasa hari tu tuan. Dalam riwayat kata dia pun dia duk tahu dah yang dia akan kena bunuh hari itu. Masa dia mimpi Rasulullah beritahu dia, hang akan berpuasa di dunia dan akan berbuka dengan kami. Masa Rasulullah Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi dia redha. Cuma dia sedih kenapa lah orang Islam jadi sampai tahap ni. Ragah naik atas dia, tikam dia, terpercik Quran. Na'ilah ni bini Sayyidina Osman, mai nak tolong, dia takik putih tangan dia. Ni gila kan? Tak tu. Wafat syahid Sayyidina Osman. Syahid memang dalam hadis Bukhari ada penyaksian. Nabi sebut kepada bukit Uhud, duk diam kerana di atas ni ada orang siddiq dan ada orang syahid. Masa tu di atas tu ada Abu Bakar, ada Umar dan ada Osman. Sebab tu dia berpendirian Umar syahid, Osman syahid. Dan juga ada riwayat yang lain kata Talhah dan Zubair. Tak apalah, meninggal dunia. Sebelum tu tuan-tuan, Sayyidina Ali pergi sekali lagi. Sayyidina Ali tengok depa tahan ayak, depa kepung rumah, jaga kawal siapa jangan mai. Sayyidina Ali maki depa seorang-seorang. Sayyidina Ali kata apa? Innal farasa war ruma lam yaf'alu ma fa'altum hadha. Sayyidina Ali kata, demi Allah, orang Parsi dengan orang Rom yang kafir pun takkan buat macam mana hampa buat.
Sekapiak-kapiak mereka pun, mereka tak naya orang sampai tahun ni. Kawan ni umur 90 lebih. Dia kan buat salah apa kat hampa pun. Hampa sekat ayam, hampa sekat makanan, hampa tak bagi turun. Hampa nak seksa sampai tahun ni. Mereka tak berani lawan Sayyidina Ali. Tapi mereka buat bodoh. Ya. Sebab mereka ramai. Sayyidina Ali seorang. Tak boleh buat apa tuan. Mereka bunuh Sayyidina Osman. Lepas bunuh Sayyidina Osman, mereka pakat pening hang aku. Pasal apa? Mereka tak ada pemimpin nak ganti. Apa juga. Nak cari pemimpin kena pergi cari parti lain. Pasal parti kami tak ada orang. Dia pun mula pergi cari. Pergi resik-resik. Maaf tuan, Zubair dengan Talhah masa ni duduk ada di Madinah. Lepas pada tu baru ada pergi Mekah buat umrah. Pergi jumpa Zubair, Zubair tak mau. Jumpa Talhah, Talhah tak mau. Orang pada bunuh orang, apa nak rawit aku tak mau. Mereka dua ni kemudian pergi ke Mekah. Lepas pada tu buat umrah. Sebab Aisyah tak balik lagi. Jumpa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terima jadi khalifah. Kenapa Sayyidina Ali terima? Tuan-tuan, Sayyidina Ali tak mau pangkat lah. Tak mau pangkat dan kedudukan ni. Kalau logik akal, kalau kita duduk di tempat Sayyidina Ali masa tu, kita nak terima tuan-tuan. Tak terima, tobat tak terima. Pasal apa? Orang dah tuduh dah. Orang dah syak. Orang dah kata Ali ni ketua mereka. Padahal Ali tak ketua, tak tahu apa pun. Tiba-tiba bila mereka bunuh Osman, Ali nak naik. Lagi orang kata betul ya. Kalau Sayyidina Ali fikir nafsu, dia tak mau lah. Tapi kalau dia fikir, kalau aku tak terima jawatan ni, siapa nak terima? Sahabat-sahabat lain tak mau. Takut sekali lagi mereka pakai ambilkan sama-sama mereka, lagi naya. Maka Sayyidina Ali terpaksa terima sebenarnya. Bukan nak. Tetapi bila Sayyidina Ali terima, menyebabkan orang-orang yang duduk bersembang di Madinah ni lagi kuat. Kata dah. Aku kata dah kat Ampur itu Ali punya kena ni. Tengok Osman mati, Ali naik. Nampak? Itu kata fitnah. Tuan-tuan, fitnah besar. Fitnah cukup besar zaman ni. Padahal Ali tak ada niat apa pun. Dan Ali terima sebab terpaksa. Itu yang ulama kita buat kaedah. Kita tak boleh rebut jawatan. Tak boleh. Tetapi kalau masa tu ijtihad kita, jawatan tu kalau kita tak pi, orang fasik akan duduk. Kita boleh minta jawatan tu. Ni jawatan apa pun lah, pemimpin ke, kampung ke, masjid ke. Dalil Sayyidina Ali. Dalil kedua Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf minta kat Al-Aziz, dekat Raja Mesir, mai aku jadi Menteri Pertanian. Dia minta kan. Pasal apa? Pasal masa tu tak ada orang lain. Masa tak ada orang. Kalau kita tak ambil, orang jahat akan ambil. Kita boleh ambil. Kita boleh promote diri kita. Tetapi kebanyakan masa kalau boleh bagi orang lain dululah. Tapi kalau situasi yang fitnah, kita terpaksa terima. Ini bukan cerita riak ke takabur ke, tapi cerita kita pun tahulah kalau aku tak naik lagi, orang lain lagi teruk ni. Sebab tu Ali terpaksa terima. 5 minit lagi dah boleh. Tak perang ni. Baik. Bila Ali terima, terus dia pun pergi serbu Sayyidina Ali yang geng Madinah ni kata, lah ni macam ni khalifah. Bila nak ambil tindakan dekat orang yang bunuh Sayyidina Osman ni? Maka Sayyidina Ali kata, memang nak ambil tindakan, tapi siapa bunuh? Siapa pun tak tahu. Pasal dia bunuh di atas rumah atas. Dalam tu siapa tengok tak tahu. Dia pun naik ramai. Aku memang nak ambil tindakan, tapi siapa? Lagilah orang kata, tengok Sayyidina Ali, dia nak lengah-lengah kan. Dia nak cover geng dia. Geng dia apa? Sayyidina Ali nak ukur macam mana? Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita yang duduk di luar ni, kita tak rasa apa yang orang dalam rasa. Kita pergi tengok bola, kita duduk di luar, kita kata sedar-sedar, referee kayu, main macam budak-budak, kaki pengkang. Apa pergi hantar depan tu, hantarlah kat sana, main. Kita masuk atas padang, jam tuan-tuan, nak hantar kat mana pun kita tak tahu. Saya pun pergi out dia. Lagu tu lah politik pun kadang-kadang. Sayyidina Ali pun tahu memang kena hukum, tapi aku nak hukum siapa ni? Silap orang asal lagi fitnah. Tak hukum pun fitnah. Tunggu sat, kita siasat dulu. Sayyidina Ali kata, tak boleh terima. Orang Madinah tak boleh terima. Orang-orang yang ramai-ramai yang memberontak tadi tu pun bukan semua pergi bunuh. Yang naik atas bunuh adalah 10 orang kot. Yang lain pun tak tahu. Mereka betul sebab merata. Ada yang dah balik Basrah dah. Ada yang menyorok di Madinah, pergi mengaji lah, pergi di rumah singgah rumah kawan-kawan lah. Jadi berterabak merata. Zubair dengan Talhah masa ni tak boleh terima dah.
Zubair dengan Talha kata, ubayuka, kami bagi bai'ah kepada hang dengan syarat hang kena aqama hadda, hang kena dirikan hudud qisas ke atas orang yang bunuh Osman. Ali kata, aku tahu, tapi aku nak hukum siapa? Tolonglah aku. Maka Zubair dan Talha kata, tak apalah, lalu macam ni lah, kami nak pergi jumpa Aisyah di Mekah. Maka Ali izinkan. Masa tu di Mekah dah sampai cerita ni. Cerita yang kata kena bunuh ni. Aisyah begitu marah, tuan-tuan. Maka Aisyah kumpulkan tentera di Mekah. Cerita dia. Zubair dengan Talha pergi bergabung sekali. Masa tu Hafsah juga ada di Mekah. Tetapi Abdullah bin Umar, adik Hafsah, kata kepada kakak, jangan pergi kak. Pasal Aisyah masa tu pakat ramai-ramai nak pergi Basrah. Kenapa nak pergi Basrah? Sebab ada intelijen bagi tahu kebanyakan yang bunuh ni sebahagiannya dah lari balik Basrah. Masa tu tuan-tuan, Sayyidina Ali pun sebenarnya bukan tak buat kerja. Sayyidina Ali pun dah hantar tentera pergi Basrah dah. Tapi tuan-tuan nampak tak fitnah macam mana? Aisyah baik, niat baik, Ali pun niat baik, tapi dia jadi lagu tu. Tentera Ali dah pergi Basrah. Tapi masa tu tuan-tuan, anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, kata kepada pak dia, pak, cik dengar perkabaran Mekah hantar tim dah pergi Basrah. Kau boleh pak jangan hantar lagi lah. Sayyidina Ali kata, macam mana aku tak hantar? Kalau mereka bunuh geng-geng Aisyah macam mana? Di Basrah tu tempat pemberontak tu. Sayyidina Hasan kata, tak apa kot pak, mereka tak berani dah ni pasal. Kalau pak pergi nanti jadi orang utara kita jadi bunga tai. Bunga tai. Kita pergi dengan niat baik, tapi saat jadi tak elok. Sayyidina Hasan ni cerdik. Jangan pergi pak. Kalau pak nak pergi pun pergi 3-4 orang sudah. Antara yang habaq dekat, antara yang pergi nasihat Sayyidina Ali ni 3 orang. Hasan, Abu Musa Asy'ari dan juga Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang Yahudi masuk Islam. Dia pergi habaq. Khalifah, jangan pergi lagi. Kalau nak pergi 3-4 orang pergi sembang. Jangan pergi bawa tentera. Itu isu dia. Sebab Sayyidina Ali siap dengan tentera semua nak pergi. Dan Aisyah begitu juga. Himpun orang di Mekah siap dengan pedang semua nak pergi. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, Abu Bakrah riwayat, izal taqain muslimain bisayfihima al-qatil wa maqtul finnar. Hadis tu Abu Bakrah riwayat. Tapi hadis tu tak terpakai untuk kisah ni. Orang Islam yang masing-masing keluar bawa pedang bertemu, yang membunuh pun neraka, yang dibunuh pun neraka. Hadis tu panjang. Tak boleh simpulkan dalam malam ni. InsyaAllah ke depan kalau saya ada bulanan di sini, kita nak cerita hadis tu. Hadis tu tak boleh pakai dalam kisah ni lah. Kalau hadis tu terpakai dalam kisah ni, maka Zubair bin Al-Awwam dengan Talha neraka. Jadi tak pakai hadis tu dalam kisah ni. Hadis tu sahih. Itu kena bincang dalam kuliah yang panjang, tak sempat. 2-3 minit lebih sudah. Tak berang ke ni? Saya minta tambahan 4 minit. Saya cuba. Baik. Saya kita baca Al-Mu'tu kan. Saya minta tambah 4 minit. Maka tuan-tuan, Ali pi, tentera Ali pi, dengan tujuan Ali kata pi tengok Aisyah punya tentera nak buat apa. Tu saja. Takut sekali lagi puak pemberontak ni ramai di Basrah tempat depa bunuh pula tentera Aisyah. Panjang. Sayyidina Ali hantar suruh pi jadi tentera pemerhati. Di kem Aisyah pula benda yang sama. Aisyah kata, kita nak hantar ni nak pergi perhati tengok Ali nak buat apa, tentera Ali nak buat apa kat orang sana. Kalau mereka buat naya kat tentera Sayyidina Ali, kita akan tolong. Lagu tu, kita akan tolong, kata Aisyah. Tapi benda yang sama, Abdullah bin Umar kata dah kat mereka di Mekah, jangan pergi. Pasal kita nak pergi bawa pedang, mereka pun turun bawa pedang. Memang masing-masing tak ada niat, tetapi satgi jadi pasal. Tuan-tuan naik motor, orang panggil apa? Timing rendah. Pergi traffic light merah, timing motor rendah duk rem. Memang sebelah mai naik motor ke, dia pun duk rem. Padahal kita rem pasal timing rendah. Kawan ingat apa? Dia ni nak ajak race ni, hijau-hijau pakai race, padahal tak ada niat. Kawan ni nak takut enjin mati. Lagu tu lah. Pi bawa pedang bukan nak bergaduh. Yang tu Abdullah bin Umar kata, kau cek faham bukan nak bergaduh, tapi saat lagi jadi bunga tai. Ni saya tambah bunga tai bahasa kita lah. Tapi saat lagi jadi lagu tu, pasal nampak cara bawa tu. Tak apa, kita niat baik. Pi juga Abdullah bin Umar tak pi. Di pertengahan jalan masa tu
Siti Aisyah terdengar anjing salak. Tempat tu nama Haudab. Hadis ni ada dalam Musnad Ahmad. Ibnu Hajar Al-Asqalani mensahihkan hadis ni. Sahih. Nabi kata, ahadukum yasma'una bil Haudab. Salah seorang dalam kalangan bini aku ni nanti akan dengar apa? Anjing orang panggil apa? Salakkan anjing dekat kawasan Haudab. Maka bila melewati kawasan Haudab tu di Iraq, melewati kawasan tu, Aisyah dengar anjing menyalak. Maka Aisyah kata, yang ni ikut yang Nabi sebut dulu ni. Maka Aisyah tak boleh teruskan. Aisyah nak balik, dan Aisyah kata, jangan, aku rasa tak kena. Masa tu barulah sahabat-sahabat kata, wahai Ummul Mukminin, kita dah sekerak jalan dah. Kalau balik sekali lagi jadi pasal, mesti orang kata kita kena troll lah, kan? Kena main pula. Lah tak apalah, kita pi dulu lagi pun. Kita bukan niat nak bergaduh, kita nak tolong. Pujuk maka pi juga. Ali pun tentera dia pi juga. Tuan-tuan, ringkas cerita, janji 4 minit terlebih lah. Tak ada juga. Ringkas cerita, malam tu sepatutnya berdamai. Memang berdamai dah, tapi Khawarij keluar. Tengah malam Khawarij keluar. Khawarij ni puak yang tak boleh tengok orang Islam berdamai. Mereka keluar, mereka pi sabotaj kemah Aisyah setengah, kemah Ali setengah. Mereka jaga tengah malam. Nak tuduh siapa? Tuduh aku. Maka berlaku perang Jamal. Talhah syahid, Zubair syahid, Sayyidina Ali sedih, tuan. Ada seorang lelaki ni, Ibn Hurmuz kah? Dia kerak kepala Zubair bin Al-Awwam. Zubair tu pula dia lawan Sa'd lah. Lepas tu dia patah balik. Pasal dia teringat, tak betul ni, aku bukan nak lawan dengan dia pun. Aku nak lawan dengan pembunuh. Dia tentera Ali. Maka dia patah balik. Bila dia patah balik, anak dia Abdullah bin Zubair kata pengecut. Ini dah Alamun Nubala, Imam Zahabi nukil. Anak dia Abdullah bin Zubair ni memang kerah. Kata kat apa dia, ayah apa pengecut, jom Zubair kata, aku orang pertama yang keluar pedang nak bela Nabi. Hampa tak tahu cerita lama. Aku bukan pengecut, tapi ini bukan perang dia. Ini dengan sahabat kita ni. Dia kata kat anak dia Abdullah bin Zubair. Allah bin Zubair memang kerah, tuan. Allah bin Zubair dia minum darah Nabi. Darah Nabi yang bekam dia minum. Nabi kata kat dia, hampir buang di tempat yang orang takkan jumpa. Dia pergi buang. Dia main balik belahak. Nabi datang, buang di mana? Orang tak jumpa dengan Nabi. Di mana? Orang takkan jumpa dengan dia kata. Nabi kata, makan lah. Makan je lah. Dia makan darah Nabi. Allah bin Zubair. Lepas tu dia kuat. Lepas tu dia lawan dengan Hajjaj nanti. Lepas tu tutup lah, tuan-tuan. Takut tengok tuan-tuan duk muka marah ni. Maka perang tu berlangsung, perang Jamal tu berlangsung. Zubair syahid, kepala dia, tuan-tuan, orang kerat, orang bawa berjumpa Sayyidina Ali. Sorry, bukan pedang dia orang ambil bawa berjumpa Ali. Ali menangis. Ali kata, pedang ni dululah yang menghapuskan duka di wajah Nabi. Sekarang ni pemilik pedang ni hampa bunuh. Bashir biqatil Aba Safiyah finnar. Aku sampaikan berita gembira kepada hang, pembunuh Aba Safiyah ni Zubair lah, dengan neraka. Kawan tu bunuh Zubair. Dia ambil pedang Zubair, dia pergi jumpa dengan Sayyidina Ali dengan tujuan kok Sayyidina Ali nak bagi projek ke, nak bagi tone ke kat dia. Dia ingat Sayyidina Ali nak puji dia. Dia ingat Ali mesti puji aku bunuh Zubair. Dia bawa pedang, wahai Datuk, saya yang bunuh Zubair. Kok dapat projek Ali kata, neraka tempat hang. Terkejut kawan. Apa pula? Bukan Ali suruh kami, aku tak suruh. Ali kata, aku suruh pergi jaga mereka. Yang apa pergi bunuh mereka pasal apa? Panjang kan, tuan-tuan. So Ali teriak lah. Ali kata, kalau aku mati 40 tahun dulu, aku tak jumpa benda-benda ni semua. Tak mampu, tuan. Dia pergi ambil mayat Talhah. Kepala Talhah ni penuh pasiak. Dia buang pasiak. Dia peluk. Tuan-tuan, sedih peristiwa tu. Mana mungkin Sayyidina Ali jahat. Lepas pada tu, tuan-tuan, Allah Akbar, tak maaf tu. Tak cerita, tergantung cerita salah. Lepas pada tu, tuan-tuan, selesai perang Jamal, Muawiyah yang duk ada di Syam on the way nak main dah. Kawan duk geram dah, pak menakan dia kena bunuh. Dengar cerita Zubair kena bunuh, Talhah kena bunuh. Ali ni buat apa? Lepas tu berlaku perang Siffin. Perang Siffin saya tak ada cerita lah, no. Saya ingat kalau sekali lagi tahun depan ke bila ke, ataupun kalau ada kuliah bulanan kan, kita akan sambung yang tu. Perang Siffin lagi dramatik antara Muawiyah dengan Ali. Sampai saya tutup lah, saya tutup dengan ayat ni. Perang sungguh-sungguh sampai orang tanya Muawiyah, antum tuqatiluna Ali. Dia pakai jamak li ta'zim. Antum ni kamu semua, tapi dia kata kat seorang sebab nak memuliakan dia. Hang ni memerangi Ali.
hal antum misluhu au khairu minhu? Kenapa hang lawan dengan Ali? Adakah hang ni sama pangkat dengan Ali ataupun hang lebih baik pada Ali? Rakyat dah tanya Muawiyah. Muawiyah kata, wallahi huwa afdalu minni. Demi Allah, Ali lagi mulia daripada aku. Aku bukan lawan kerana nama dia Ali. Aku lawan kerana aku nak dia hudud, dia kisahkan orang yang bunuh Osman, tu saja. Tapi Ali bukan tak berhukum, Ali pun tak tahu siapa. Patut selesai dah, tapi masuk, kawan ni masuk, perang pula orang Islam sama orang Islam. Panjang cerita. Sampailah Raja Rom ni lah betul janji. Sampai Raja Rom Herakl hantar surat dekat Muawiyah. Dia kata apa? Alimna bima waqa'a bainaka wa baina Ali. Fa'indana annaka bihaqil khilafah. Raja Rom hantar surat dekat Muawiyah, kata, aku tahu dah, aku dengar cerita perang hang dengan Ali, aku tahu. Dia raja. Dan pada pendapat aku, hang lagi layak jadi khalifah. Oh, ni Raja Rom kapiak jahat ni, dah cucuk orang. Lau amartani la arsartu ilaika jaishan ya'tuna ilaika bi ra'sin Ali. Kalau hang bagi izin, aku akan hantar tentera aku pi perang bagi pihak hang, dan akan pi dekat hang bawa kepala Ali. Aku akan tolong hang. Raja Rom kapiak ni masuk nak cucuk. Masa ni Muawiyah dengan Ali perang sungguh, sudah 3-4 kali perang ni. Muawiyah, Allah, kalau kita duduk tempat Muawiyah masa tu tuan-tuan, kita duduk lawan dengan orang Islam ni, tiba-tiba Amerika hantar surat, I think you are better than him lah, I will choose you lah. Kita akan balas apa? Terima kasih lah atas sokongan yang tak berbelah bagi. Kan? Terima kasih lah. Muawiyah kata apa kat Raja Rom? Akhana wa tashajara fama balaka tadkhula fi bainihima. Dua orang adik-beradik duk bergaduh, hang nak kalut apa tengah-tengah? Muawiyah kata kat Raja Rom, illam takhrusu, kalau hang tak berhenti cucuk aku, hasut aku, la arsaltu bijaishin awwalu indaka wa akhiruhu indi ya'tunani bi ra'sika uqaddimuhu li Ali. Kalau hang tak berhenti cucuk aku sendiri hantar tentera pergi tangkap hang, dan tentera tu akan balik ke aku bawa kepala hang, dan kepala tu aku akan tunjuk ke Ali. Hang mau tak mau aku buat aku tu? Belutik tu Raja Rom tak balas lah. Itu orang kafir. Dia nampak orang Islam gaduh, dia mesti cucuk tengah-tengah punya. Esok kalau kita menang, dia kata dia tolong. Ni resident British apa semua ni, tuan-tuan tengok mak kilau kan. Esok dia kata dia tolong. Muawiyah cerdik. Nah, aku tak mau apa tolong. Aku dengan Ali adik beradik. Kami memang perang, tapi kami brothers. Yang tu kita nak adalah umat Islam sekarang. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Telah jawab 10 minit. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Kita